Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, apa khabar anak-anak semua? Ustazah harap semuanya dalam keadaan baik dan sihat. Okey, hari ini kita akan belajar mata pelajaran fiqh. Okey. Okey, sebelum tu Ustazah perkenalkan diri dululah. Mungkin ada yang belum kenal. Okey, nama Ustazah Maisura binti Jaafar. Ustazah akan mengajar mata pelajaran fiqh untuk kelas 3 Naim dan 3 Firdaus. Okey. Ada yang belum dapat lagi buku teks kan? Semua belum dapat lagi buku teks. Jadi kita akan tengok sikit lah. Akan imbas sekali buku teks ni. Okay. Okay, apa dia yang ada dalam buku, apa dia tajuk-tajuk yang ada dalam buku teks fiqh yang akan kamu belajar fiqh tahun 3. Okay, ini antara tajuk-tajuknya. Tajuknya ada 4 saja, tak banyak, tapi dalam ni dia ada banyak pecahan. Tayamum ada syaratnya, okey. Azan dan iqamah, okey. Solat fardu, solat berjemaah, okey. Inilah antara tajuk-tajuknya. Yang pertama ialah tayamum. Okey, hari ini kita akan belajar tajuk tayamum. Okay. Pelajaran yang kedua azan dan iqamah. Pelajaran yang ketiga solat fardu. Pelajaran yang keempat solat berjemaah. Okey, inilah 4 tajuk yang akan kamu belajar. Okey. Kita terus ke muka surat sebelah. Okey, kita tengok dulu muka surat yang pertama. Okey, pelajaran pertama. Tayamum. Okey. Macam mana nak sebut dia? Tayamum. Ada dulu baca sebut timam. Ya. Ni sebutan dia ialah tayamum. Okey. Apa dia tayamum? Pernah dengar tak sebelum ni? Tayamum tu apa? Okay, cuba tengok gambar kat bawah. Perhati dan faham apa yang murid ini tengah buat. Ini adalah cara-cara bertayamum. Okay, nanti kita akan belajar macam mana cara-cara bertayamum. Untuk hari ini, kita akan belajar pengertiannya dulu. Dengan syarat-syarat kenapa. Bila masa nak menggunakan tayamum. Okey. Okey, atas ni, dalam muka surat 2 ni, baca dan faham. Ini ada dialog antara murid dan ustaz. Okey, Ustazah nak fokus yang bawah dulu. Okey. Yang dengan cendawan ni. Okey. Baca dan hafaz. Maknanya ni kena hafaz lah pengertian ni. Kena baca ulang kali sampai kamu faham apa itu tayamum. Okey. Pengertian tayamum. Tayamum ialah menyapu debu tanah yang suci ke muka dan kedua-dua tangan hingga ke siku dengan syarat-syarat tertentu. Sekali lagi, apa dia tayamum? Tayamum ialah menyapu debu tanah yang suci ke muka dan kedua-dua belah tangan hingga ke siku dengan syarat-syarat tertentu. Okey. Sekali lagi. Tayamum ialah menyapu debu tanah yang suci ke muka dan kedua-dua tangan hingga ke siku dengan syarat-syarat tertentu. Ada syarat-syaratnya. Ya, okey. Tayamum. Tayamum ialah menyapu debu tanah. Biasa kalau berwuduk kita guna air, tapi untuk bertayamum menggunakan debu tanah yang suci. Pastikan debu tu suci, okey? Okey, ke mana nak sapu? Ke muka dan kedua-dua tangan. Maksudnya kalau wuduk, anggota wuduk ada 4 kan? Muka, tangan, sebahagian kepala dan kaki. Okey, untuk tayamum ada berapa kat situ anggotanya? Cuma ada 2 saja, iaitu muka dan tangan saja. Kaki dengan sebahagian kepala tak payah sapu. Okey? Ingat ya, tayamum, anggota tayamum ada 2, muka dan tangan hingga ke siku. Okey, dengan syarat-syarat tertentu. Ada syarat-syaratnya. Tak boleh nak suka-suka hati subuh nak pakai wuduk. Subuh tu nak tayamum lah. Wuduk sangat malas nak pergi tandas. Malas nak pergi bilik air. Nak tayamum je. Okey. Tak boleh. Dia mesti ada syarat-syarat tertentu. Okey. Apa dia syarat-syaratnya? Okey, kita tengok. Okey, dekat sini ada dialog antara murid dan ustaz. Berkaitan dengan tayamum. Okey. Mungkin tengok baca dan faham. Dengar betul-betul ya. Okey, murid. Ustaz,
tangan saya sakit dan tidak boleh terkena air. Bagaimanakah saya hendak berwuduk? Murid ni, dia tangan dia sakit, tak boleh kena air, luka mungkin jatuh ke. Okey. Macam mana dia nak berwuduk? Nak solat ni kan? Takkan tak payah wuduk kan? Okey. Apa jawapan ustaz tu? Tengok. Mudah sahaja. Kamu boleh bertayamum bagi menggantikan wuduk. Sekali lagi. Mudah sahaja. Kamu boleh bertayamum bagi menggantikan wuduk. Maksudnya tayamum ini bagi menggantikan wuduk. Okey. Tayamum ni untuk menggantikan wuduk. Okey, murid pula. Oh, jadi kita boleh bertayamum apabila kita sakit dan tidak boleh berwuduk. Nampak tu dia cakap. Jadi kita boleh bertayamum apabila kita sakit dan tidak boleh berwuduk. Okay, Ustaz cakap. Ustaz pula jawab. Bukan sakit sahaja. Banyak lagi sebab lain yang mengharuskan kita bertayamum. Antaranya apabila tiada air atau ada air tetapi cukup untuk keperluan diri dan ternakan sahaja. Sakit saja tapi ada air, tapi air tu tak banyak, cukup-cukup untuk dia minum, untuk makan dan juga untuk ternakannya saja. Okay, yang tadi sebab sakit. Okay? Antara syaratnya yang pertama sebab sakit tak boleh kena air. Yang kedua ada air tapi air tu ada sikit je, cukup-cukup untuk minum, untuk makan dan untuk ternakan saja. Dan kemudian ketiadaan air mutlak. Tak ada air mutlak sebab kita berwuduk mesti menggunakan air mutlak, air yang bersih. Okey. Yang ketiga ketiadaan air mutlak. Dan yang keempat cuaca yang terlalu sejuk. Okey. Nampak? Apabila ketiadaan air ada air tetapi cukup untuk keperluan diri dan ternakan sahaja, ketiadaan air mutlak dan cuaca yang terlalu sejuk. Cuaca yang sejuk. Cuaca sejuk juga kalau dah terlampau sejuk sangat air tu kan, biasa saya rasa kalau dekat Malaysia ni tak ada kot. Biasa kat luar negara lah ada musim sejuk kan. Untuk terlampau sejuk tak boleh nak pegang, nak sentuh air tu terlampau sejuk. Jadi boleh menggunakan kaedah tayamum untuk solat. Okey. Tapi kat Malaysia tak ada kot. Mungkin kalau sejuk tu sebab hujan ke atau mungkin sebab keluar daripada aircon, tapi itu tidak sampailah boleh bertayamum. Okey. Ingat balik ada 4 ya. Yang pertama sakit yang menyebabkan tidak boleh terkena air. Yang kedua ada air tetapi cukup-cukup untuk saja, untuk minum, untuk makan, untuk ternakan. Okey, dan yang ketiga ketiadaan air mutlak. Sebab solat kena guna air mutlak. Bila tak ada air mutlak jadi tak boleh lah kan. Okey. Ketiadaan air mutlak yang ketiga, dan yang keempat cuaca yang terlalu sejuk. Sejuk sangat-sangat. Okey. Okey, 4 ya syarat tadi tu. Tolong ingat 4 tu. Okey. Kita tengok dekat atas ni. Apa hukum bertayamum? Nampak kat sini gitu ya. Banyak lagi sebab-sebab lain yang mengharuskan. Jadi hukum tayamum adalah harus. Ingat? Hukum bertayamum adalah harus. Okey? Okey, kita tengok pula, sama pula bawah. Okey, murid pula tanya. Apakah bahan-bahan yang digunakan untuk bertayamum, Ustaz? Apa dia bahan yang digunakan untuk bertayamum? Okey. Ustaz pula jawab. Kita bertayamum dengan menggunakan debu tanah yang bersih lagi suci. Apa dia bahan dia? Menggunakan debu tanah yang bersih lagi suci. Pastikan debu yang kita guna tu adalah debu yang bersih dan suci. Sebabnya kalau kita ambil debu yang najis boleh tak buat solat? Kalau terkena najis boleh tak kita buat solat? Tak boleh kan? Jadi pastikan debu tu betul-betul bersih. Jangan dah tahu kucing banyak kat situ, anjing banyak kat situ, kita pergi ambil debu kat situ. Ambil tepuk sapu kat muka. Tak boleh Kena pastikan debu tu betul-betul bersih. Okey, lagipun sekarang ni sebenarnya debu tanah tu dia dah ada jual atau dekat kedai. Mungkin ada jual dekat kedai-kedai yang jual Al-Quran, barang-barang macam tu lah. Okey, dia ada dalam botol.
dia macam bedak. Tapi kalau bedak kan putih tapi dia macam warna-warna coklat debu. Macam debu-debu tanah tu. Dia warna agak-agak coklat sikit. Lepas tu dia tak ada bau. Yang tu senang beli je dekat kedai tu boleh pakai. Ni kalau siapa-siapa yang standby lah untuk kalau tak ada air ke ya. Okey, ataupun dia dalam keuzuran ke sakit ke boleh guna. Okey. Okey Sazana, kamu tengok balik video saya ni, fahamkan betul-betul apa itu tayamum dan apa hukumnya dan juga bila masa kita nak bertayamum. Okey. InsyaAllah kalau tak ada apa-apa, tak ada apa-apa masalah, mungkin saya akan buat live untuk kita buat soal jawab. Jadi saya nak kamu fahamkan betul-betul apa yang saya terangkan. Okey, saya cukup setakat itu saja. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.